Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan ulang kaji topik bab 4, pembiakan. Pembiakan ni dia ada dua jenis lah sebenarnya. Yang pertama pembiakan seks dan yang kedua pembiakan aseks. Sebelum tu apa tu pembiakan? Pembiakan adalah proses penghasilan individu baharu bagi organisma lah. Sama ada haiwan, tumbuhan maupun manusia. So itu dia pembiakan, menghasilkan individu baharu, produce offspring. Pembiakan seks melibatkan dua individu lah, dua induk, iaitu yang membawa sel pembiakan jantan, iaitu jantan lah lelaki, dan juga yang membawa sel pembiakan betina, iaitu perempuan lah. Dia melibatkan dua induk, itu pembiakan seks. Dia perlukan dua induk, dua individu. Induk jantan apa dia? Induk jantan dia mempunyai testis dan menghasilkan gamet jantan atau sperma. Manakala induk betina dia mempunyai ovari dan menghasilkan gamet betina iaitu ovum. So persenyawaan pula berlaku menghasilkan generasi baharu yang berbeza daripada induk dia, dan menunjukkan variasi genetik. Sebab kenapa? Sebab dua individu yang mempunyai variasi genetik yang berbeza, dia bersenyawa, jadi dia menghasilkan satu lagi variasi genetik yang berbeza lah, sebab dia campuran dua individu kan. So dia membawa genetik berlainan lah, jadi variasi genetik dia tu adalah. Itu maksud dia. Sebelum kita tengok pembiakan aseks, kita tengok dulu apa tu persenyawaan, fertilization. Persenyawaan ni terbahagi kepada persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Persenyawaan dalam berlaku apabila gamet jantan bercantum dengan gamet betina dalam badan induk betina lah. Itu persenyawaan dalam, iaitu persenyawaan berlaku di dalam badan induk betina. Persenyawaan luar pula, gamet jantan bercantum dengan gamet betina di luar badan. Itu persenyawaan luar. Tempat berlaku pencantuman pula, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Maknanya gamet jantan tu dimasukkan ke dalam badan induk betina. Manakala induk jantan untuk persenyawaan luar membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum, dan persenyawaan berlaku di dalam air. Itu persenyawaan luar lah. So persenyawaan luar ni selalunya berlaku di dalam air lah. Prosesnya pula, bagi persenyawaan dalam, proses melalui persetubuhan gamet jantan bercantum dengan gamet betina dan membentuk zigot. Manakala bagi persenyawaan luar, gamet jantan berenang menuju ke arah gamet betina dan bercantum. Itulah perbezaan besar antara persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Manusia, persenyawaan dalam. Contoh, bagi persenyawaan luar, contohnya ikan. Ikan persenyawaan luar. Boleh rujuk buku teks. Persenyawaan luar tu macam mana? Buku teks ada tunjuk. Seterusnya kita pergi ke pembiakan aseks. Kalau pembiakan seks melibatkan dua orang, aseks hanya melibatkan satu induk sahaja, seorang sahaja. So dia tidak melibatkan persenyawaan, dan individu baharu adalah seiras secara genetik dengan induknya. So dalam pembiakan aseks, kalau pembiakan seks dia ada persenyawaan, tapi pembiakan aseks dia tak ada. Dan dia tiada variasi genetik sebab dia tidak melibatkan dua individu yang mempunyai dua genetik yang berbeza. Dia hanya ada satu sahaja, so dia tak ada variasi lah. So variasi tidak wujud lah pada generasi baharu. So jenis-jenis pembiakan aseks ni adalah ini dia. Belahan dua, pertunasan, penjenaan semula. Ini jenis-jenis pembiakan aseks lah. Boleh rujuk buku teks, ulang kaji balik, boleh rujuk buku teks. Belahan dua, iaitu sel membahagi dua. Pertunasan iaitu sel membentuk tunas dan membentuk individu baharu. Penjanaan semula, rejuvenation,
di mana kepala dengan badan berpisah, kepala membentuk badan baru, badan membentuk kepala baru. Itu penjenaan semula. Boleh rujuk buku teks. Yang ni kemudian pembentukan spora dan pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun. Okey, ini contoh penjenaan semula tadilah. Ini pembentukan spora, pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni kamu akan belajar balik masa tingkatan 2 dan tingkatan 3 lah. Okey. Pembiakan vegetatif, akar, batang dan daun. Okey. Apa kepentingan pembiakan? Kepentingan pembiakan sudah semestinya untuk menambah bilangan organisma dalam sesuatu spesies lah dan mengelakkan kepupusan. Itu kalau soalan tanyalah. Okey. Okey, sistem pembiakan lelaki ni kamu boleh rujuk buku teks, boleh hafal. Okey, fungsinya pun kamu boleh rujuk buku teks dan hafal lah. Sistem pembiakan perempuan boleh rujuk buku teks dan hafal. Kamu kena pandai label structure dan ini fungsi organ dia, boleh tahulah. Okey. Okey, ini perubahan fizikal ketika akil balik atau dalam bahasa Inggerisnya puberty. Akil balik ni adalah peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang. Mana akil balik ni menunjukkan bahawa seseorang lelaki atau perempuan tu dah matang, matured. Dari segi apa? Dari segi sistem pembiakan dia. Maknanya bila dia dah mencecah akil balik, sistem pembiakan dia dah matang dan dia boleh menghasilkan gamet jantan dan gamet betina dan dia boleh menghasilkan anak lah. Itu maksud bila mencecah akil balik. So, lelaki mencecah akil balik pada usia 14 hingga 17 tahun dan perempuan 10 hingga 12 tahun. So, apa perbezaannya? Lelaki suara dia akan menjadi garau. Misai dan janggut ada mula tumbuh, bulu mula tumbuh, testiskan sperma dan seterusnya lah. Okey. Bagi perempuan pula, itulah bagi perempuan pertumbuhan dia lah, kitaran haid bermula. Tu yang petanda penting bagi perempuan lah. Kitar haid dia dah bermula. Menunjukkan dia dah matang lah sistem pembiakan dia. Okey, so ini gamet jantan. Gamet jantan, sperma. Gamet jantan bagi lelaki adalah sperma. So, dia ada kepala, dia ada bahagian tengah, dia ada membran plasma, dia ada eko lah. Membran plasma ni dipanggil eko lah. So, dia ada mitokondria kat sini. Ini nukleus, dia ada nukleus ni, warna biru ni. Okey. Okey, untuk gamet betina, yang inilah gamet betina, dia bentuk macam bulat lah. Dia ada lapisan jelly ni, dia ada sitoplasma ni, membran sel dan nukleus. Ini macam sel haiwan lah. Okey, kemudian kita tengok kita haid. Haid bermaksud peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. So, kita haid mengambil masa puratanya 28 hari lah. Tapi dia berbeza pada individu lah. Ada yang lebih, ada yang kurang. Okey, tapi secara puratanya 28 hari lah kiraan dia. So, ini kamu boleh baca lah kat buku teks. Dia ada fasa haid hari 1 hingga 5, fasa pemulihan hari 6 hingga 11, fasa subuh 12 hingga 17 dan fasa prahaid 18 hingga 28. Soalan selalu tanya tentang fasa subuh bila ke hari pengovulan, iaitu hari ke-14 lah. Pengovulan tu apa? Maksudnya ovum telah dihasilkan oleh ovari. Okey, ovum telah dihasilkan oleh ovari lah. Okey. So, ni kamu boleh baca dekat buku teks ada. Okey, seterusnya persenyawaan dan kehamilan. Semasa proses persetubuhan, sperma berenang memasuki faraj dan terus menuju ke tiub falopio. So, kat mana persenyawaan berlaku? Kat tiub falopio. Kat tiub falopio. Ni soalan selalu tanya lah. Okey, ovum dibebaskan oleh ovari ke tiub falopio. Sperma akan berenang ke tiub falopio dan di situlah berlaku persenyawaan lah, tiub falopio, ingat
So bila berlaku persenyawaan antara ovum dengan sperma, first dia akan membentuk zigot lah. Tu fasa pertama dia, zigot. Okay, zigot akan membahagi menjadi satu bobola. Dia akan membentuk fasa yang kedua yang dipanggil embrio. Okay, fasa yang kedua. Embrio ni lah dia akan bergerak menempel di dinding uterus. Dia tak akan stay dekat tube fallopian. Sebaliknya dia akan bergerak menempel. Menempel ni melekat lah. Melekat, attach. Melekat dekat dinding uterus. Okay. So ni kan boleh ulang kaji kat buku teks pun ada. Minggu 1-4 apa jadi? Embrio mempunyai ekor yang kecil, tangan kaki mula terbentuk. Minggu 7-9 ada hidung, jari, telinga. Ni ingat minggu 10 hingga 19 embrio tadi tu dia akan berubah ke fasa seterusnya iaitu fetus. Fasa yang ketiga lah. So fetus minggu 20-37 fetus akan kelihatan seperti bayi. Dan minggu akhir 38-40 fetus terbentuk lengkap. Dan waktu inilah berlaku proses kelahiran. Okay. Boleh bacalah buku teks. Okay. Seterusnya punca kemandulan. Kemandulan ni ketidakupayaan mendapat anak lah. Dia ada banyak punca lah selain daripada memanglah sebab tak ada rezeki, tapi asbab dia ni punca dia. Yang pertama, bagi lelaki kualiti sperma yang rendah, bilangan sperma tidak cukup, testis tidak menghasilkan sperma, mati pucuk. Bagi perempuan pula, ovari tidak menghasilkan ovum, tiub fallopian tersumbat, uterus tidak normal. Uterus tak normal ni maksudnya bila zigot bila embrio menempel pada dinding uterus tu dia tidak kukuh, jadi penempelan tu tak kuat, jadi dia tak melekat dengan kuat, jadi dia mudah jatuh. Itu yang dipanggil keguguran lah. Okay. Itu banyak lagi lah faktor-faktor. So macam mana nak mengatasinya? Boleh buat secara perubatan, iaitu suntikan ubat hormon, pembedahan, dan yang paling famous sekali rawatan menggunakan IVF, in vitro fertilization. Okay. IVF ni yang paling famous, paling banyak digunakan lah setakat ni. Okay. Okay. Okay, kaedah vasektomi dengan kaedah ligasi ini adalah dua kaedah mengawal pembiakan. Maknanya kaedah vasektomi ni dia dah potong ductus sperma, jadi lelaki tu dia tidak boleh menghasilkan sperma lah, menyebabkan dia tak boleh menghasilkan anak lah. Kalau kaedah ligasi ni untuk perempuan, di mana dia potong tiub fallopian, jadi dia tak berupaya menghasilkan, dia boleh menghasilkan ovum, tapi ovum tu dia tak dapat bercantum dengan sperma lah, sebab tiub fallopian dah dipotong, jadi sperma tak boleh sampai ke tiub fallopian. Jadi dua kaedah ni adalah kaedah untuk mengawal pembiakan lah, supaya tak mengandung lah. Okay, kita tengok balik tadi IVF. Bayi tabung uji adalah bayi yang lahir melalui kaedah IVF. Ni IVF ni in vitro fertilization, atau bahasa pasarnya kita panggil bayi tabung uji lah, di mana sperma dan ovum disenyawakan di dalam bekas kaca, dan kemudian embrio yang telah bersenyawa tadi dimasukkan ke dalam rahim ibu. Ini kaedah IVF lah untuk ibu, untuk ayah dan ibu yang susah dapat anak lah. Okay. Di mana dia disenyawakan di bekas kaca, dia tak disenyawakan di tiub fallopian. Maknanya doktor suntik, doktor ambil sperma ayah, doktor ambil ovum ibu, dia disenyawakan di dalam petri dish bekas kaca dalam makmal. Dia disenyawakan di situ, bukan dalam tiub fallopian ibu. Tapi bila kan mula-mula pembentukan pertama dia adalah zigot kan, dia akan menjadi zigot lah. Okay, kemudian bila dia menjadi fasa embrio ni, doktor akan ambil embrio tadi tu, suntik balik ke dalam rahim ibu lah, dekat dinding uterus, supaya dia melekat dekat rahim ibu, dan di situlah bayi tu akan embrio tu akan berkembang lah menjadi fetus. Okay. Itu konsep IVF lah, sebab tu dipanggil bayi tabung uji. Okey, kita ulang kaji sampai sini dulu. Next,
Jumaat ni baru kita tengok tumbuhan pula. Okey, sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.